kita malam ini dengan bacaan Ummul Kitab, dan kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, dan juga kepada muslimin dan muslimat yang masih hidup dan yang telah pergi mendahului daripada kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Memandangkan masa itu sangat berharga, dengan ni saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz untuk meneruskan kuliah ilmu kita malam ini. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita pada ayat yang ke-15 malam. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa masakin lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad. Dan semalam kita dah lalui tentang bagaimana rupa paras syurga ni, dan apa yang digambarkan ialah sesuatu yang lebih baik daripada senarai yang telah disebut terdahulu. Apa yang diingini oleh syahwat itu daripada perempuan, anak, qanatir, barang-barang hiasan, daripada emas dan perak, kuda perang ataupun kereta, yang gagah berlari, dan juga binatang-binatang ternak. Wal an'am wal harth. Dan Allah beritahu ada benda yang lebih baik daripada itu. Ada benda yang lebih baik daripada itu dengan syarat kita perlu bertakwa, perlu jaga diri. Perlu jaga diri, dan jaga diri itu semata-mata kerana Tuhan. Semata-mata kerana Tuhan, bukan kerana yang lain. Lalu apa yang bakal kita dapat? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Syurga-syurga ataupun kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia kekal di dalamnya, tak perlu balik ke mana-mana, tapi kekal tinggal di dalamnya selama-lamanya. Wa azwajun mutahharah, dan pasangan-pasangan yang suci bersih, ya, pasangan-pasangan yang bukan toksik, pasangan-pasangan yang satu kepala. Wa ridwanun minallah, dan yang lebih besar daripada itu ialah Allah redha. Keredaan daripada Allah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat, Allah maha tahu akan apa yang hamba-hambanya lakukan. Kemudian bila dah sampai ke dalam syurga, hamba yang terlibat itu memberikan respon. Hamba yang terlibat itu memberikan respon. Respon yang bagaimana? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. Orang-orang yang dah masuk syurga ini, dia beri respon bila dah sampai dalam syurga. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Tuan-puan, ini adalah dialog ahli syurga. Apa? Dialog ahli syurga. Dan sekarang ini Allah Subhanahu Wa Taala nyatakannya, sebut dia dalam Quran
supaya kita boleh baca, kita boleh sebut seolah-olah kitalah yang bakal menyebutnya nanti sewaktu kita dah sampai dalam syurga. Sampai macam tu Allah beri kita motivasi bahawa kita boleh masuk syurga dengan rahmat Allah sampai ke tahap kita sendiri baca doa itu sewaktu masih di dunia lagi. Apa yang kita kata? Wahai Tuhan kami. Rabbana, wahai Tuhan kami. Innana amanna, sungguh kami telah beriman. Wahai Tuhan kami, sungguh kami telah beriman. Kan? Maksudnya kita dapat nikmat-nikmat itu, kesan daripada iman yang telah terbina dalam diri sekian lama hingga menghasilkan tembok-tembok supaya kita boleh jaga diri, boleh bertakwa. Kalau tanpa iman, kita takkan mampu untuk bertakwa. Sebab iman ini sebagai asas dan dasar untuk menjadikan kita kekal bertakwa. So, innana amanna. Dia berpegang ataupun bergantung kepada keimanan dia. Sungguh kami telah beriman. Faghfir lana. Kerana kami beriman itu, maka ampunkanlah dosa kami. Faghfir lana dzunubana. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Dan ghafara bukan sekadar bermaksud ampun. Ghafara juga bermaksud tutup. Tutup. Kita minta pada Allah, ya Allah, tutup dosa kami. Kalau dekat dunia ini, kalau kita buat salah, kita seboleh-boleh minta orang yang mengadu tentang kesalahan kita tu, katalah dia buat police report. Kita duk merayu pada dia, tolonglah tarik balik kes tu. Tolonglah tarik balik kes tu. Kenapa? Bila kes tu ditarik balik, maka polis, inspektor yang menyiasat akan tutup kes. So, faghfir lana juga bermaksud, ya Allah, tutup terus dosa tu. Jangan lagi diungkit-ungkit, jangan lagi disebut-sebut. Sebab kalau Allah tutup dosa kita, tak ada siapa yang akan tahu dan kita tak akan dimalukan di akhirat kelak. Tuan-puan ingat, kalau aib dibuka dekat dunia itu sudah cukup malu? Tidak. Yang lebih memalukan ialah bila aib kita dibuka di akhirat nanti. So, kalau Allah tidak tutup dosa kita itu, ianya akan terpapar, terpampang dan semua manusia akan tahu. Dan itu lebih memalukan, bukan? Sekarang ni, dia sudah masuk syurga. Ini bukan padam, ini tutup. Faghfir lana. Kalau padam, perkataannya lain. Ini tutup. Faghfir lana dzunubana wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Orang ni dia dia kan sudah dijanjikan syurga. Dia kan bertakwa di dunia. Lalu kesan daripada takwanya itu, dia sering berdoa pada Allah, ya Allah, kami beriman, kami telah beriman, ampunkanlah dosa kami, tutuplah dosa kami,
dan pelihara kami dari azab api neraka. Wa qina azabannar. Pelihara kami dari azab api neraka. Ada tak dalam doa ni minta syurga? Ada tak dalam doa ni kita minta syurga? Tak ada. Tapi menariknya, ayat sebelumnya Allah janjikan syurga. Allah janjikan syurga. Sewaktu dekat dunia, hanya dengan kita takut untuk masuk neraka, sudah menjadikan Allah beri rahmat dia supaya kita masuk syurga. Hanya dengan kita takut masuk neraka, Allah sudah janjikan kita masuk dalam syurga. Dan perkataan dosa yang disebut ialah zunub. Zunub ni dosa-dosa ringan, dosa-dosa kecil. Kesalahan-kesalahan yang kita patut boleh buat lebih, tapi kita tak buat lebih. Kita patut buat lebih, tapi kita tak buat. Mungkin dosa-dosa kecil. Kalau asyik dosa-dosa kecil yang kita buat, lama kelamaan, dia jadi dosa besar. Dan dia boleh menyebabkan kita masuk neraka. Sebab tu kita minta pada Allah, ya Allah ampunkan, tutup dosa-dosa kecil kami ni. Dan pelihara kami dari api neraka. Neraka ni, kita tak mahu duduk walau sekejap pun. Melihat ke, dengar ke, hidu ke, tak nak. Tak nak sebab dia meninggalkan trauma sampai bila-bila. Gitu. So, orang-orang yang layak diberikan syurga, walaupun di hadapan matanya terbentang nikmat yang memuaskan syahwat. Okey, orang-orang yang layak diberikan syurga, walaupun di depan matanya dibentangkan nikmat-nikmat yang boleh memuaskan syahwat, dia melazimi membaca doa ini. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Siapa dia ni? Siapa dia ni? Apa sifatnya? So, sambungan kepada ayat tersebut ialah mereka ialah as-sabirin. Ini adalah sifat-sifat, ada 5 sifat. 5 sifat yang kita akan belajar bagaimana cara nak kawal syahwat tu. Ayat ke berapa? Ayat ke-14. Ayat ke-14, bagaimana nak kawal syahwat tu. Dari tergelincir kepada keinginan-keinginan yang salah. Kepada keinginan-keinginan yang salah. Nafsu itu sendiri tidak salah. Nafsu ni alat Allah beri. Nafsu ni alat Allah beri. Sekarang ni, bila Allah beri alat, Allah mahu tengok kita boleh kawal atau tidak. Nafsu ni macam, katalah binatang peliharaan. Kita kan orang kaya-kaya. Apa yang kita pelihara? Kuda. Kuda. Bayangkan bonda ada kuda, bonda moda ada kuda, admin kita ada kuda, petang-petang naik kuda. So kuda tu dikurniakan oleh sultan. Kuda tu dikurniakan oleh sultan. Dan asalnya kita tak tahu nak pelihara kuda, nak jaga kuda ni. Sultan nak tengok. Sultan nak tengok sama ada
kita mampu kawal, mampu bela dengan baik atau tidak. Sama macam nafsu. Nafsu tu alat. Tapi kita kena kawal supaya ianya akan mahu melakukan, tertarik kepada benda halal sahaja. Gitu. Kalau kuda tadi, kita kena jaga molek, jangan jadikan dia liar. Kalau dilepaskan dekat padang, biar dia ragut atas padang kita, bukan padang jiran. Malah kita juga bila menjaga kuda ni perlu sedar, kadang-kadang keinginan, kehendak kuda itu, dia mahu perkara-perkara yang tak boleh. Kan? So, beza orang beriman dan tidak beriman ialah sama ada dia dapat menahan nafsu mereka, mengikut kehendak nafsu mereka atau tidak. Atau tidak. Dan sekarang Allah beritahu orang-orang yang dia lazim membaca doa di atas, dia dibekalkan, dia mempersiapkan diri dia dengan takwa, lantas dikurniakan syurga. Walaupun di depan mata dia ada keinginan-keinginan syahwat terhadap beberapa perkara yang digariskan tu, ada 7. So sifatnya yang pertama apa? As-sabirin. Yang pertama sabar. Sabar. Sabar ni, thank you ya. Sabar ni maksudnya tahan diri. Sabar ni tahan diri. Dan daripada sabar kita menahan diri itu akan lahirnya sikap yang kedua, konsisten. Konsisten. Sikap seterusnya tabah. Tabah. Dan daripada gabungan sikap konsisten, tabah, tahan diri itu, dia akan hasilkan kepakaran. Dia akan menghasilkan kepakaran. Kesabaran, kesabaran akan hasilkan kepakaran. Dan kepakaran itu, dia dibina oleh pengalaman kita terhadap satu-satu perkara, satu-satu kejadian. Contoh, bonda ada berapa orang anak? Bonda ada tak? Halo bonda. Bonda mana satu, Ustaz? Aduh, Kena sebut nama. Bonda Ros, bonda Ros. Bonda Ros ada 4, Ustaz. Ada 4 anak. 4 orang anak tu yang paling tua berapa umur? Umur 40. Tengok, yang paling tua dah 40. Saya yang paling tua baru 12 tahun. So dari sudut pengalaman, Bonda Ros lebih banyak pengalaman. Maksudnya, kalau dia tengok budak-budak, anak-anak yang sedang tantrum, yang sedang tantrum, Bonda akan lebih senang untuk handle, untuk hadapi berbanding dengan saya. Sebab usia belum lanjut, usia saya belum lanjut, kesabaran belum diuji, belum banyak diuji, dan belum tantrum tu apa? Aduh. Tantrum apa? Ngamuk. Anak-anak ni mengamuk. Nangis-nangis, hentak-hentak dinding, kepala kat dinding. Berguling-guling dekat pasar raya. Tak nak jalan, nak juga mainan tu tak dibeli. Dia memberontak. Tantrum tu memberontak macam tu lah. So kalau saya yang tak ada pengalaman, kesabaran belum banyak, belum menghasilkan kepakaran,
saya akan ambil jalan singkat. Sama ada saya cubiti dia, kuliti dia, kan? Ataupun saya terus bersikap kasar dengan anak tu. Berbanding dengan orang yang lebih berpengalaman. Tahu, okey, kalau tantrum macam ni, kita follow angin dia, ikutkan aja, pujuk, mungkin, kan, dekati kehendak dia, atau kita ikut tantrum sama, biar dia tengok, oh, macam kau seorang pandai, aku pun pandai juga. Kan banyak cara-cara kita nak menghadapi kanak-kanak yang tantrum. Tapi semua itu terhasil daripada kesabaran. Sabar lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, lapis keempat. Tatkala anak dia berusia 40 tahun, dia sudah ada cucu, cucu mengamuk, dia tinggal senyum. Sebab dia sudah ada pengalaman. So kalau setakat wanita datang nak menggoda dia, dia sudah ada pengalaman. Anak-anak datang menggoda dia, dia sudah ada pengalaman. Harta benda, orang beria-ia nak invest sana, invest sini, dia kata, well, ini semua aku dah lalui lah, aku sudah ada pengalaman. Tak payahlah nak ajak aku masuk MLM. Aku tak teringin lah sebenarnya benda ni. Dia sudah ada pengalaman. Dan pengalaman itu dibina hasil daripada kesabaran. Been there, done that. Tapi menariknya, tidak semua orang tua ada pengalaman. Berapa banyak kes-kes yang kena scam juga melibatkan orang tua. Ada pesara kerajaan, ada pesara guru, hilang berjuta ringgit. Kan? So di situ fungsi sabar tu. Dia konon-konon cerita, okey, saya nak tawarkan begini, harta begini, harta begini. Kalau kita penuh dengan kesabaran, saya tak perlu sebenarnya harta-harta ni. Duit pencen saya pun dah cukup untuk makan laki bini. Saya nak berapa banyak lagi? Kubur sudah memanggil, rumah kata pergi. Sabar. Kan? Tapi yang penting tadi, sewaktu sebut tentang ayat syurga, ayat 15, Allah ada sebut tentang takwa. So sabar itu dipayungi takwa. Dia firm, jaga diri. Gitu. So sabar bukannya mengelakkan diri daripada panas baran sehingga boleh melanggar budak yang hanya merempit motor. Kan? Sabar bukan hanya begitu. Dan dia bukannya pada level, minta maaf lah suami saya panas baran. Panas baran bukannya menjadi tiket untuk anda bunuh manusia lain. Itu bukan panas baran. Itu jahil. Anda gagal mengawal emosi sehingga menyebabkan kematian orang lain. Kan? Dan budak tu juga perlu ambil tanggungjawab. Dah tahu orang tak suka, jangan buat. Tapi dia tak kira, yang penting aku puas. Yang penting aku puas. Lalu bila dah dilanggar macam tu, anak saya hanya rem-rem motor. Tak, dia tidak salah. Tinggal lagi dia dihukum dengan cara yang salah. Kan? Puan-puan pernah tak pergi Melaka? Pernah tak pergi Melaka? Dekat dataran Hang Tuah. Dataran Hang Tuah. Dataran MBMB. Dataran Dataran Pahlawan. Dataran Pahlawan. Depan Dataran Pahlawan tu
berdekatan Dataran Pahlawan tu ada traffic light. Simpang 4. Dekat dengan traffic light tu ada stesen minyak Petron. Stesen minyak Petron. Seberang jalan daripada stesen minyak Petron, dekat stesen minyak Petron tu, tiap malam minggu, budak-budak motor akan berkumpul dan dia suka rem motor kat situ. Okay? Dia suka rem motor dekat situ. Kadang pukul 12, pukul 1 pagi, pukul 2 pagi. Saksi Simpang 4 tunggu traffic light hijau, dia berlumba. Okay. Seberang jalan daripada Petron, seberang jalan sebelah kiri dia, rumah mak mertua saya. So, tiap kali balik Melaka, kalau malam minggu, memang bingit. Orang nak tidur, tidak selesa. So, siapa-siapa, mana-mana manusia yang terkesan dengan bunyi motor dekat situ, memang tak ada doa kebaikan, masuk syurga tak ada. Semuanya menumpah seranah. Kat bandar, semua akan menumpah seranah. Siapa yang suka bunyi bingit motor? Kan? Tapi kerana masih bersabar, kita tidaklah mengeluarkan senapang patah nak tembak seorang-seorang. Tidak. Tidak pula malam raya kita pergi baling mercun bola. Tidak. Sebab kita memikirkan keselamatan dia. Tapi adakah mereka memikirkan keselesaan orang lain? Kan? Oh tidak, saya selalu makan dekat restoran atas bukit. Atas bukit. Gitu. So sifat pertama as-sabirin. As-sabirin yang bertakwa, dia akan dapat syurga. Sabirin yang bertakwa, dia akan dapat syurga. Dan menariknya, orang-orang yang sabar, lambat laun dia akan menghasilkan kepakaran dalam apa je bidang. Kalau dia toke Thermomix, bersabar mengajar manusia tentang Thermomix, cara guna, cara apa sahajalah, dia akan jadi pakar Thermomix. Kalau dia boleh bersabar dengan renyahnya menjahit baju, maka dia boleh jadi pakar jahitan. Itu sabar. Dia akan menghasilkan macam-macam. Dan kalau kita kaitkan sabar dengan apa yang ada pada ayat di atas, ayat 14, semuanya match. Semuanya match. Bersabar dari berzina di dunia akan dibalas dengan apa saja yang hebat di syurga. Bersabar daripada nak pengikut yang ramai, Allah akan beri pengikut nanti dekat syurga. Bersabar dari tidak minum minuman yang Allah tak suka, nanti akan diberi dengan lebih sedap lagi. Kan, yang lelaki bersabar tidak memakai sutra. Di syurga nanti pakaian alas bantal tu sutra. Bayangkan kalau kita cuba tengok bantal rumah kita, siapa-siapa yang dalam bilik tu, yang tengah baring-baring tu, kan, jangan ngencas sudah. Yang tengah baring-baring tu, cuba raba sikit dalam bantal tu, apa isinya? Paling tidak kekabu, tak pun sponge. Tapi dalam syurga, isi bantal tu ialah sutra. Isi bantal, sutra. Kalau dah isinya sutra, sarung bantal tu apa? Tak tahu. Sarung bantal tu tak tahu. Kita pernah beli sutra buat sarung bantal. Itu gila. Sutra ni kita buat baju. Kita tak buat sarung bantal. Tapi isi dalam bantal itu sutra. Dahsyat. Okey, itu yang pertama, sabirin.
Yang kedua, was-sadiqin. Was-sadiqin. Sadiq ini ada pelbagai maksud. Pertama, sadiq ni bermaksud benar, jujur, tidak menipu, tidak kona-kona. Tu. Sebab dalam surah Sabah, Allah ada sebut tentang ada orang yang dia banyak auta, banyak helah, tak masuk syurga. Orang jenis yang bijak menipu orang lain. Saat dia rasa dia bijak, dapat apa yang dia nak, suka apa yang dia nak cerita bagaimana dia dapat sesuatu dengan helah. Maka dia dapat apa yang dia nak tapi dia tidak jujur. Dia tak masuk syurga. So, benar lagi jujur. Sadiq. Sadiq. Tapi dia bukan naif. Bukan mudah dibodoh-bodohkan. Tak. Dia benar dan jujur. Kan, kalau buat salah, kata, ya, saya buat salah. Kan, ada seorang member saya tu, dia pernah lambat datang meeting. Lambat datang meeting. Dia penting tak penting dah dia ni. Tapi meeting tu tak berjalan kalau dia tak datang. Meeting tu tak jalan kalau dia tak datang. Dan dalam meeting tu, dia ada pengurusi bersama. Dia ni pengurusi di pihak pekerja, yang seorang lagi pengurusi di pihak majikan. Yang lambat datang ni pengurusi di pihak pekerja. Orang semua dah tunggu 10-15 minit baru dia sampai. Lepas tu bila dah sampai tu, mulakan mesyuarat. Pengurusi di pihak majikan dah berucap. Sekarang time dia berucap pengurusi di pihak pekerja. Pukul pira? Pukul 9 pagi. 9 pagi. Tapi dia lambat sampai. Lalu bila time dia berucap, dia cakap macam ni. Pertama, saya minta maaf sebab lambat. Kerana tadi, selepas subuh saya tidur. Dan bila bangun sedar-sedar jam menunjukkan pukul 8.45. Perjalanan daripada sana ke sini makan masa setengah jam. So sebab tu saya sampai 9.15. Saya minta maaf, saya tertidur. Lepas tu pengurusi wakil majikan tu dia kata, saya tak pernah jumpa orang yang jujur macam ni. Dia terus terang bagi tahu, ya saya tertidur. Tak macam mana? Saya lambat. Atau sadiq. Bercakaplah dengan benar, dengan jujur dalam apa jua keadaan. Tak ada nak salahkan jam lah apa. Memang saya salah. Dia kata memang saya salah. Tertidur. Itu maksud pertama. Maksud kedua, dia jujur dengan diri sendiri. Jujur dengan diri sendiri. Macam mana ni? Jujur dengan diri sendiri ni ialah kita sedar yang Allah dah letak keinginan nafsu tu dalam diri kita. Kita tahu memang kita ingin, kalau lelaki ingin pada wanita, kalau wanita ingin pada pinggan mangkuk. Wanita tak semestinya ingin pada lelaki. Kan? Tapi lelaki confirm ingin pada wanita. Satu Allah cerita list keindahan dan nikmat-nikmat tu malah diletakkan juga sebagai
perbandingan nikmat-nikmat dalam syurga. Dan itu memang keinginan wanita. Keinginan manusia. Jujur dengan diri sendiri ini, kita tidak menjadi seperti orang Kristian. Menidakkan, menafikan perasaan tu. Contohnya dia buat peraturan padri mereka tidak dibenarkan kahwin sampai bila-bila. Ini kan menafikan telus gelojak nafsu tu. Malah dengan buat peraturan macam tu akan timbulkan masalah yang lebih besar. Kan pedofilia, seks luar nikah, gay. Dia menafikan suatu yang Allah telah jadikan fitrah dalam diri dia. Jujur dengan diri sendiri ini, kita tidak melawan fitrah. Kalau melawan fitrah, pasti akan ada masalah. Jujur dengan diri sendiri, dalam kita nak beribadah, kita tidak terus-menerus puasa sepanjang hari, sepanjang tahun. Tidak. Nabi kata, aku berpuasa dan aku berbuka. Nabi tidak melawan fitrah. Sebab bila menolak sifat yang normal, akhirnya kita jadi tidak normal. Agama bukan begitu. Kan? Tu sadiqin. Dan ada satu kebiasaan kita ni, tuan-tuan. Katalah, kita telah diberi batas. Okay? Diberi batas sekitar kotak ni. Okay? Batas sekitar kotak ni. Apa yang kita nak buat hanya di dalam kotak ni, tak boleh luar daripada batas. Tapi ada orang yang ini batas sedia ada, dibuat lagi satu batas kecil di dalam ni supaya tidak melampau kepada batas sedia ada. Sedangkan Allah dah letak batas sedia ada kat sini. Macam mana tu Ustaz? Macam ni. Anak-anak perempuan yang belum pun akil balik, baru 3 tahun, 4 tahun, dipaksa pakai tudung. Why? Dia belum pun ditaklifkan. Kadang budak tu dalam keadaan tak selesa. Kan? Berbeza dengan memang budak tu nak. Why? Sementara dia boleh dipegang, dipeluk, dicium, biarlah dia nak pakai apa. Sampai satu masa nanti, that's it. Beritahu dia undang-undang. Kan, kita meletakkan batas lebih teruk daripada apa batas agama letak. Khawatir kita akan menolak sifat yang normal. Akhirnya jadi tak normal. Saya dulu ada je kawan-kawan perempuan yang dia memang pakai tudung kerana sekolah. Sebab dia memang tak nak. Dia kata dari kecil aku dah pakai tudung ni, rimas. Aku tak sabar-sabar nak buka tudung. Akhirnya bila dah keluar sekolah, tak pakai dah sampai sekarang. Memberontak. Kan? Waktu kecil itulah. Dia nak pakai skirt, pakaikan skirt. Dia nak ikutlah. Ni kadang, dia dari kecil dah pakai niqab. Why? Allah dah letak batas. Sehingga usia dia sampai akil balik, ditaklifkan. Barulah dia kena tutup aurat. Sebelum tu, silakan. Malah saya dulu waktu anak-anak saya punya ustaz, mereka masih kecil-kecil, saya datang, saya pergi cium. Bukan pedofilia. Saya pegang tangan dia, saya cium. Lepas tu ustaz saya kata,
Asal apa pasal? Anak aku. Dia kata macam tu kan. Ustaz, sekarang ni lah saya boleh pegang tangan dia, saya boleh cium dia. Nanti bila akil balik, jadi haram Ustaz. Haram. Kan? Sementara boleh. Gitu. Sebab bila dia rasa agama ni sempit, akhirnya dia akan memberontak. Sadiqin, jujurlah dengan diri sendiri. Yang kedua. Yang ketiga. As-sadiqin, kebenaran itu ialah benar di luar dan di dalam hati. Benar di luar dan di dalam hati. Tu ada yang jemu memasak sebab kecil-kecil dah memasak. Harap-harap tak jemu solat sebab dari kecil kita solat kan. Solat tu teruskan je. Kalau jemu masak tu tak apa. Ada grab. Kalau ada suami, minta je pada suami. Kalau ada boyfriend, minta je pada boyfriend. Gitu. So yang ketiga, benar itu perlu di dalam dan di luar. Jangan saja sebut beriman di mulut tetapi di hati tidak. Jangan hati cakap lain, apa yang kita buat cerita lain. Jangan cakap tak serupa bikin. Itu sadiqin. Sadiqin. Sadiqin juga bermaksud dia mengiyakan, membenarkan. Kecil-kecil tak solat, besar-besar solat. Baguslah tu. Dah berhijrah nampaknya. So yang keempat, sadiqin bermaksud membenarkan segala apa yang Nabi bawa. Apa sahaja yang Nabi sampaikan, kita terima. Apa sahaja yang Nabi sampaikan, kita belajar, fahami. Kan? Kita terima dan bila kita dah faham, kita sampaikan. Jangan apa yang kita tak faham, kita sampaikan. Gitu. So, sadiqin membenarkan. Dan sadiqin juga kata akar kepada sedekah. Sedekah. So, sedekah ni apa? Sedekah ni ialah kita percaya pada janji Allah. Kita membenarkan janji Allah. Apa janji Allah? Kalau kita bagi 1, Allah balas 10. Kita percaya yang Allah akan balas apa yang kita sedekahkan. Sebab tu kita beri. So, bersedekah ialah usaha kita untuk mempercayai janji-janji Allah. Itu maksud sedekah. Sedekah ni bukan bagi duit. Sedekah ialah hati kita percaya Allah akan balas. Satu tak mengharapkan, aku dah bagi pada orang tu, tak ucap terima kasih pun. Itu kau tak faham maksud sedekah. Maksud sedekah ialah, bila kita bagi, dalam hati ni, aku percaya Allah akan balas. Aku tak perlu terima kasih orang lain. Aku tak perlu orang lain balas. Tak. Aku nak Allah yang balas. Itu maksud sedekah. Tapi selama ni kita faham sedekah apa? Bagi duit. Itu yang kadang bila kita nak beri duit, kita terpaksa. Rasa terpaksa. Sebab tak faham. Kan? Gitu. So, as-sadiqin membenarkan dia sendiri benar dan jujur. Apa yang dalam hati sama dengan perbuatannya. Membenarkan apa yang Nabi bawa. Dan akhirnya membenarkan apa yang Allah
janjikan. Sadiqin. Itu yang kedua. Yang ketiga, qanitin. Qanitin. Qanitin ni, kalau orang Jawa kata manut. Manut. Manut tu apa? Sentiasa taat. Sentiasa taat. Dia letakkan ketaatan tidak berbelah bagi. Sentiasa patuh, sentiasa taat. Kalau apa nama, motor bomba tu, sedia berkhidmat. Sedia berkhidmat. Qanitin, dia patuh segala perintah Allah dan segala perintah Nabi. Taat ni macam mana? Kalau kita suruh lompat. Kalau kita suruh lompat, dia tanya berapa tinggi. Bukannya, kenapa kena lompat? Kalau suruh berjalan, dia tanya berapa jauh, arah mana. Bukannya dia persoal kenapa kena jalan. Maksudnya, bila Allah suruh, dia bukan jenis nak mempersoal arahan-arahan Tuhan. Sebab ada orang yang cara dia berfikir, akal dia susah nak terima. Susah nak terima. Maka dia mula tanya itu, tanya ini. Kenapa kena solat? Kenapa macam tu? Kenapa macam ni? Dan bear with me, kadang-kadang arahan dalam syarak ni, memang kadang-kadang otak kita tak dapat terima. Kenapa kena buat? Tak dapat terima. Tapi kita buat juga. Asalkan arahan tu jelas dalam Quran, dalam sunnah, kita buat. Kan? Kenapa tak boleh tengok perempuan? Kita tengok je. Bukan dapat pun. Tengok je. Kenapa tak boleh tengok 2 kali? At least kita nak pastikan dia betul perempuan ke kali kedua. Kenapa tak boleh tengok 3 kali? Kan, dapat tengok je, bukan dapat pegang pun. Bila suruh tundukkan pandangan, tunduk je. Itu taat. Bukan mempersoal, bukan nak mengakal-akal. Itu qanitin. Suruh terjun, terjun. Itu taat. Malah ada orang yang dia kata, kau janganlah taksub sangat pada Nabi tu. Perkataan dia guna apa? Taksub. Taksub sangat pada Nabi. Jawapan kita, tidak. Kita tidak taksub pada Nabi. Sebab taksub ni bermaksud apa saja yang orang tu buat, betul ke, salah ke, kita tetap sokong. Sedangkan Nabi tak pernah buat salah. Kita bukan taksub Nabi. Kita taat pada Nabi. Perkataan yang Allah pilih ialah qanit. Dan daripada qanitin, maka lahirlah doa kunut. Oh, situ ke? Situ kunut. So qanitin ni kunut panjang. Kunut. Bukan kunut pendek.
kunut kan. Ini kunut panjang ni. Qanitin. So doa kunut adalah doa kita mohon pada Allah agar kita jadi hamba yang taat. So tuan-puan cuba tengok balik maksud doa kunut itu, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Itu adalah doa kita mohon pada Allah, ya Allah jadikan aku hamba yang qanit ni, hamba yang taat. Barulah lepas ni kita berdoa. Waktu doa kunut bukan hanya imam baca kita amin, amin bila nak sujud, amin. Tidak. Tapi kita menjiwainya. Kita minta Allah jadikan kita hamba yang kunut ni, hamba yang qanitin. Dia bukan tentang soal ada Nabi ada buat ke Nabi tak ada buat. Bukan itu. Soalnya ialah waktu kita buat, kita faham atau tidak. Berbekas atau tidak pada hati kita, pada jiwa kita. Jika belum berbekas, lakukanlah sampai berbekas. Belajarlah sampai dia memberi benar-benar bekas. So bukan hanya kumpul bekas tapawai je kat rumah, tapi apa saja ibadah yang kita buat, biar berbekas di hati. Kemudian, sabar sudah, sadiqin sudah, qanitin sudah. Kemudian, munfiqin. Munfiqin ni kata akarnya infak. Keluarkan harta, infak, nafkah. Munfiqin ni yang membelanjakan harta. Bayangkan tuan-puan, hanya dengan kita keluarkan duit, kita berbelanja, siapa yang tak suka shopping? Cuba angkat tangan. Kita memang sangat suka shopping, duit je tak ada. Bayangkan dengan kita suka shopping tu boleh masuk syurga. Munfiqin ni orang yang bagi, orang yang sedekah, orang yang infak ni. Hanya dengan suka shopping boleh masuk syurga. Mana ada agama dalam dunia yang memberikan benefit kepada orang yang suka shopping boleh masuk syurga. Disulami dengan takwa. Munfiqin. Orang yang membelanjakan harta. Belanja. Boleh masuk syurga. What? Pak ni siapa yang ada suami tu? Bang, duit belanja abang bagi lebih sikit. Saya nak belanja, nak masuk syurga bang. Mereka rajin infak di atas jalan agama. Salah satu cara infak atas jalan agama ialah bila suami beri nafkah pada isteri. Nafkah tu wajib. Dia sedang buat infak atas jalan agama. Dia bukan sekadar sedekah benda yang sunat. Dia beri benda yang wajib. Wow. So maksudnya kita keluarkan harta untuk kebaikan. Beli belah dekat pasar pun infak. Kan nak tolong ekonomi orang Islam, infak. Sebab tu kalau beli nasi lemak dekat tepi jalan, beli cendol, sudah-sudahlah tawar-tawar harga tu. Ini kita masuk kedai-kedai besar, tak ada pun nak tawar harga. Masuk Starbucks tu, berapa? 22. Saya bagi 25. Keep the change. Tapi beli cendol dekat luar, orang tu kata satu mangkuk RM1.50. Saya beli banyak ni cik. Takkan tak boleh kurang. Apa kita ni? Dengan orang macam tu pun kita nak tekan lagi. Supaya dapat harga lebih murah. Dengan makcik tepi jalan tu. Tapi dengan syarikat-syarikat besar, tak ada pun nak tawar-menawar.
Dah kalau semangkuk cendol RM3.50 bandingkan dengan semangkuk kopi Starbucks RM22. Setakat RM3.50 kita bagi RM5. Tak berkuranglah duit dalam dompet. Nah bang, RM10 bang. Siapa lagi yang nak beli lepas ni? Abang bagi free. 2 botol, ikat tepi. Suami tak bagi nafkah sebab isteri mampu dan ada pendapatan sendiri. Tak. Suami wajib bagi nafkah. Walau isteri berkerjaya dan ada pendapatan sendiri. Nafkah wang RM1 tu wajib beri. Gitu. Pesara tak minum di Starbucks. Oh, memanglah. Walau suami Mr. Mama. Kecuali kalau ada persetujuan suami isteri. Duit suami, duit isteri. Duit isteri, duit isteri. Jangan tanya isteri kita punya duit. Ayang punya duit banyak-banyak ke mana? Habis. Asyik minta pada abang je. Jangan tanya. Teruskan memberi. Nanti Allah akan tambah. Allah akan tambah bahagia dalam rumah tangga. Allah akan tambah buka macam-macam. Dan nafkah tu wajib pada isteri. Wajib. Kecuali ada persetujuan. Satu, komunikasi dalam rumah tangga tu penting. Perlu. Komunikasi serius. Kan, perbincangan. Bukan pertengkaran. Perbincangan. Kan, waktu bercinta dulu boleh dia cakap bisik-bisik. Waktu dah kahwin, dia pergi bercakap tu, jiran 40 rumah tu dengar. Kan, bincanglah elok-elok. Ya, abang tak mampu lah. Ya. Gaji abang sebanyak ni. Nak bayar kereta banyak ni. Bayar rumah banyak ni. Bayar bil ni banyak ni. Tinggal ni je yang. Ayang rasa macam mana? Tak apalah bang, untuk permulaan ni, ayang halalkan dulu nafkah. Tapi nanti from time to time, kalau abang bagi buat sementara ni bagi RM10 pun ayang terima. Tapi from time to time, mana tahu, ada rezeki semakin meningkat, abang bagilah mana yang mampu. Begitu. Tapi ni tak. Masing-masing buat hal masing-masing. Dekat rumah asyik tengok phone je. Yang ngemas rumah semua isteri. Suaminya buat bodoh je. Kan? Saya dulu waktu mula-mula kahwin memang tak mampu nak bagi. Kita berusaha lah. Bincang. Kan? Tu, munfiqin. Dia keluarkan harta. Dan keluarkan harta ni banyak cara. Keluarkan harta yang terbaik adalah pada keluarga. Pada mak bapak, pada adik-beradik. Tu infak. Munfiqin. Dengan keluarkan duit boleh masuk syurga. Wui. Siapa tak nak? Kemudian yang kelima. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang beristighfar waktu sahur. Istighfar waktu sahur. Hai, sebelum ni kita dengar ada perkataan istighfar kan? Kat mana? Kat mana perkataan istighfar tu? Ni ah. Oh. Allah nak kita baca doa ini waktu sahur. Tak payah susah-susah cari doa lain. Di atas sudah ada doanya. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Mustaghfirin, dia banyakkan berdoa yang macam ini waktu sahur.
screenshot. Tak pun ambil gambar. Pergi hantar kat kedai, buat hot. Buat frame. Jangan tulis yang macam cacing-cacing tu, tak. Buat frame macam ni, tulisan yang boleh kita baca. Siap dengan makna di bawahnya. Tampal dekat dinding rumah. Bangun je nampak. Terus baca Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Baca sebanyak mungkin sebelum masuk waktu subuh, waktu sahur. Dia rajin memohon ampun di waktu sahur. Kenapa? Kenapa? Waktu sahur ni ada ibadah khusus. Apa dia? Istighfar. Itu zikir khusus waktu sahur. Apa dia? Istighfar. Kenapa waktu sahur menjelang subuh Allah suka dengar hamba dia minta ampun? Kenapa pula kena minta ampun? Kan? Sebab menjelang sahur ni, bagi yang biasa beribadah, dia solat tahajud. Dia solat tahajud. Ayat ni kata istighfar. Dia tak kata baca Quran. Ayat ni sebut istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Kalau sebelum sahur nak mengaji, ayat tu sepatutnya kata wal qiraatil Quran bil ashar. Tapi disebut wal mustaghfirina bil ashar. Selalunya lepas solat tahajud, menjelang sahur. So kenapa kena minta ampun? Padahal orang tu baru dia melakukan kebaikan. Kan? Dia sedang buat istighfar, mohon ampun setelah dia buat ketaatan. Ini ada banyak maksud, antaranya nak melambangkan betapa lembutnya hati kita sehingga kita masih rasa bersalah walaupun semasa selepas buat ketaatan. Mereka merasa takut kalau tak cukup apa yang mereka buat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan istighfar jenis ini bernilai amat tinggi. So lazimnya istighfar ni dikaitkan dengan orang buat dosa, itu biasa. Tapi orang buat baik kemudian istighfar, ini tidak sama. Ini tidak sama. Sebagai perbandingan, kita ada 2 orang anak murid. Seorang namanya Kak Ros. Seorang namanya Cik Ros. Yang Kak Ros ni pintar, pandai. Exam dapat 100. Kita kalau boleh nak bagi dia markah 110. Yang Cik Ros ni pula, dia suka bidang teknikal, bab exam ni out. Dapat markah 50. Ngam-ngam. Paras hidung, ngam-ngam 50. Lalu dia datang pada kita, cikgu minta maaf cikgu, minta maaf saya dapat ini, cikgu inilah paling tinggi saya dapat ni. Sebelum ni 48 je. Ini rekod paling tinggi 50 cikgu. Cikgu minta maaf, cikgu minta maaf. Tapi kerana Cik Ros inilah, maka kita punya graf menurun. Graf sekolah menurun. Ranking sekolah menurun. Tapi bukan hanya itu. Bila Kak Ros datang bagi tahu cikgu, minta maaf cikgu, betul saya dapat 100 markah, tapi mana tahu kalau sepanjang cikgu ajar saya ada sakitkan hati cikgu ke, saya ada buat itu ke, saya ada buat ini ke, minta maaf banyak-banyak cikgu. Mana permohonan maaf
yang lebih bernilai? Yang dapat markah separuh tadi tu ke? Atau yang sudah dapat top notch tapi dia tetap istighfar, dia tetap minta maaf? Itu rare. Kan? Dan kenapa waktu sahur? Kenapa waktu sahur? Sebab waktu sahur adalah waktu kita sedang di dalam persimpangan. Waktu sahur ni kita berada di persimpangan. Simpang nak bangun atau simpang nak tidur? Kan? Berada di tengah-tengah. Nak bangun ke nak tidur? Nak bangun ke nak tidur? Tengok jam. Tarik selimut tu dalam sekejap. Belum azan. Kan? Di persimpangan dilema. Simpang malaikat 44. Dan bayangkan, dalam keadaan begitu, kita sanggup meninggalkan keselesaan tidur untuk minta ampun pada Allah. Dahlah tadi sebelumnya kita sanggup tinggalkan keselesaan, ada duit banyak dengan keluarkan infak. Sekarang kita sanggup pula tinggalkan selesanya tidur kerana minta ampun pada Allah. Dan mustaghfirin kan permohonan. Permohonan. Ini juga mengajar kita bahawa doa yang paling baik adalah pada waktu sahur, iaitu sepertiga akhir malam. Terutamanya selepas mengerjakan solat tahajud. Nabi pernah mengingatkan Rabb kita Azza wa Jalla, Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia ketika berbaki 1/3 malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Dan menariknya tuan-tuan, kalau kita baca sejarah kaum-kaum terdahulu, bala, bencana, azab yang datang dari Allah berlaku pada waktu sahur. Waktu sahur itulah waktu terakhir untuk manusia minta ampun. Kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh, semuanya balak tu datang pada waktu sahur menjelang subuh. So kita umat Nabi bangun waktu tu, ya Allah ampunkan kami, ya Allah ampunkan kami, ya Allah ampunkan kami, ya Allah. Oi, dahsyat. Punya dahsyat. 9.32 kembali kepada moderator. Kita jumpa lagi 2 minggu. Ustaz nak buka soalan ke? Oh, tak payah Ustaz sebab lepas ni ada Tak boleh, kuliah. kau boleh kelas lepas ni. Okey, okey, okey. Okey. Rasa berdosa je kalau ajak soalan ni. Okey. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian ilmu pada malam ini. Banyak, saya percaya semua jemaah akan dapat banyak manfaat. InsyaAllah tentu masing-masing dah catat apa ilmu yang Ustaz bagikan pada kita pada malam ini. InsyaAllah ia barakah dan bermanfaat pada kita dan kita akan jadikan amalan insyaAllah. Sebentar lagi kita akan ada kuliah Isyak bersama dengan Ustaz Abdul Hadi bin Johari, dan mohon Ustaz tangguhkan kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As, dan kita akan berjumpa Ustaz lagi pada hari Sabtu kuliah duha insyaAllah. Dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta
wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih semua dan Terima kasih. saya akan bercuti start daripada 22 hari bulan.